Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanzalah bin Kamaruzzaman dari Kumpulan 3 bersama-sama dengan saya Fahmi Amri bin Mustafa, Faris Aiman bin Asmadi, Muhammad Ashraf bin Muhammad Anwar akan membentangkan tajuk sosio budaya dan implikasinya terhadap pendidikan serta peranan guru dalam subjek sosiologi dalam pendidikan. Pertama sekali saya akan memberitahu tentang negara Malaysia. Negara Malaysia mempunyai berbilang kaum, etnik dan budaya. Kepelbagaian budaya ini telah mempamerkan keunikan negara kita berbanding negara lain. Dengan adanya budaya ini, negara Malaysia dapat mempamerkan keunikan negara di peringkat antarabangsa. Di dalam budaya ini terkandungnya beberapa perkara, antaranya pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat. Okey, budaya dapat ditarifkan sebagai tamadun atau peradaban, dan budaya juga bermaksud kemajuan fikiran atau akal budi, iaitu cara berfikir dan berkelakuan. Manakala dalam konteks pendidikan pula, kepelbagaian sosio-budaya individu itu dapat sahaja dilihat dari ras, etnik dan adat budaya mereka sahaja. Malah kita akan dapat lihat dari skop yang lebih besar. Okey, implikasi isu kepelbagaian sosio-budaya di sekolah terbagi kepada 4. Pertama, murid. Kedua, guru. Ketiga, sekolah. Keempat, kurikulum tersirat. Okey, kita masuk ke bahagian pengenalan. Implikasi kepelbagaian sosio-budaya terhadap guru dan murid. Kepelbagaian didefinisikan sebagai berbagai-bagai. Manakala sosio-budaya pula didefinisikan sebagai amalan berupa gaya hidup dan peradaban bagi sesuatu masyarakat yang lahir daripada pegangan dan kecenderungan diri masyarakat berkenaan dalam pelbagai bidang kehidupan. Seterusnya, implikasi kepelbagaian sosio-budaya terhadap guru. Pengetahuan tentang implikasi kepelbagaian sosio-budaya ini sewajarnya diambil tahu oleh semua agar pengetahuan ini dapat menghakis sikap prejudis khususnya guru dalam menangani kepelbagaian sosio-budaya. Terdapat beberapa peranan guru berdepan dengan kepelbagaian sosio-budaya ini. Antaranya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Amri bin Mustafa akan menyambung pembentangan seterusnya. Implikasi kepelbagaian sosio-budaya terhadap guru antaranya. Yang pertama, guru sebagai physical environment designer. Guru bukan hanya menyampaikan ilmu pengetahuan semata-mata, tetapi juga menanam sikap, nilai dan sahsiah yang sempurna dan mematuhi peraturan masyarakat. Bahasa mudahnya, guru sebagai idola. Yang kedua, guru mempelbagaikan strategi pengajaran dan pembelajaran. Strategi pengajaran merangkumi beberapa aspek urutan susunan maklumat dan membuat keputusan bagaimana untuk menyampaikannya. Guru yang mengelola bilik darjah harus melihat pengajaran sebagai an art rather than science, supaya guru-guru berfikiran kreatif dan dapat menyesuaikan diri dengan murid pelbagai budaya. Guru haruslah mempunyai jiwa seni mengajar. Yang ketiga, pengurusan bilik darjah dan pengurusan harian. Pembelajaran merujuk kepada perubahan tingkah laku atau pengetahuan hasil daripada pengalaman. Pembelajaran ini pula dipengaruhi oleh persekitaran yang positif atau disebut persekitaran pembelajaran kondusif, iaitu merupakan satu komponen yang amat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Suasana ini akan mencetuskan rasa seronok untuk belajar. Implikasi kepelbagaian sosio-budaya terhadap murid dapat dilihat dalam beberapa aspek. Terdapat 6 corak asas budaya yang membuatkan individu itu unik dan berbeza, iaitu berbeza dalam komunikasi, berbeza sikap terhadap konflik,
berbeza pendekatan dalam menyelesaikan tugasan, berbeza dalam gaya menyelesaikan masalah, juga berbeza sikap terhadap pendedahan pandangan, berbeza dalam pendekatan untuk mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Aplikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap murid. Antaranya, pertama, murid perlu mengambil peluang daripada kepelbagaian sosial budaya di dalam kelas untuk berinteraksi antar kaum dan jantina yang berlainan. Corak pemikiran antara lelaki dan perempuan adalah berbeza, dan interaksi yang sihat seperti belajar secara berkumpulan dapat memberi gambaran kepada murid tentang sesuatu perkara dengan lebih jelas. Dalam masa yang sama, batas pergaulan antara jantina perlu diberikan penekanan agar tidak bertentangan dengan tuntutan agama. Implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap murid. Yang kedua, proses sosialisasi antara kaum tanpa mengira anutan agama hendaklah dikembangkan supaya proses pembentukan pendiri murid dapat dilaksanakan. Kelas yang mempunyai pelbagai kaum dan sosial budaya memerlukan sikap percaya antara satu sama lain. Aktiviti yang dirangka hendaklah berupaya untuk menanam semangat saling mempercayai dalam jiwa murid, dan semangat kepercayaan yang tinggi akan meruntuhkan tembok perkauman, dan secara tidak langsung perpaduan antara kaum akan terjadi. Ketiga, implikasi terhadap kepelbagaian sosial budaya termasuklah kemahiran dan penguasaan bahasa yang berbeza. Sesetengah murid yang hanya menguasai dialek, bahasa ibunda atau dialek semata-mata berkemungkinan menghadapi masalah pembelajaran, kurang faham bahan yang dibaca dan penerangan itu. Pertembungan bahasa menaikkan rasa empiri murid mendalami bidang bahasa selain bahasa ibunda sendiri dan dapat meluaskan pengetahuan murid dalam pelbagai aspek bahasa. Penetapan bahasa standard adalah penting bagi melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran. Keempat, perbezaan kelas sosial. Kelas sosial wujud hasil taraf pendidikan dan taraf sosioekonomi keluarga. Murid yang tergolong dalam kelas sosial rendah mungkin menghadapi masalah berkaitan rapat dengan pembiayaan, kemudahan belajar, dan kurang kelengkapan untuk belajar. Manakala murid yang datang dari golongan sosioekonomi sederhana dan tinggi kurang menghadapi masalah kelengkapan, kemudahan pembelajaran. Hasilnya, peluang mendapatkan pendidikan lebih meluas berbanding mereka yang berada dalam lingkungan taraf sosioekonomi yang rendah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Faris Aiman bin Asmadi akan menyambung pembincangan ini. Bagaimana guru dapat mewujudkan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya? Menurut Linton, kebudayaan adalah segala yang dipelajari dan diulangi dalam sesebuah masyarakat, iaitu warisan sosial ahli-ahli masyarakat. Mesra bermaksud suatu hubungan erat yang terjalin antara individu dalam sesuatu masyarakat. Bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif, adalah penting bagi guru dan pihak sekolah untuk membina persekitaran bilik darjah yang mesra budaya. Hasil daripada pembelajaran dalam persekitaran bilik darjah yang mesra budaya ini, kita dapat melahirkan murid-murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, sosial dan intelektual tanpa mengira latar belakang sosio budaya. Seterusnya, belan lantai persekitaran fizikal bilik darjah yang mesra budaya. Menurut Lambert, aspek persekitaran fizikal seperti dengan siapa dan di mana pelajar duduk dapat membantu dalam interaksi antara murid dari latar belakang linguistik dan kebudayaan yang berbeza.
Daripada aspek fizikal, Lemleh menyatakan pengurusan bilik darjah sebagai orkestra dalam kehidupan. Keutamaan adalah penyusunan suasana bilik darjah bagi memaksimumkan keberkesanan pemantauan perkembangan murid dalam pemikiran. Sudut bacaan dan multimedia turut membantu mewujudkan bilik darjah yang mesra budaya. Selain itu, ruang untuk bekerja adalah penting untuk memupuk nilai kerjasama antara murid dari pelbagai latar belakang dan budaya. Dari aspek sosio-emosi, pengurusan sosio-emosi yang berkesan akan menjadi perangsang yang membangkitkan dan mengekalkan minat seseorang murid ke arah mencapai matlamat, termasuk minat, sikap dan tingkah laku terhadap pembelajaran mereka. Guru boleh memberikan pujian dan galakan kepada murid untuk terus terlibat dalam aktiviti di dalam bilik darjah. Penghargaan yang sesuai dengan penglibatan seperti ganjaran dalam bentuk hadiah atau token ekonomi boleh diberikan kepada murid. Penubuhan positif penting untuk menambah kebarangkalian gerak balas daripada murid, malah membantu kepada persekitaran bilik darjah yang mesra budaya. Kesimpulannya, sosial budaya mempunyai implikasi yang besar terhadap pendidikan serta peranan guru dalam memacu kecemerlangan di Malaysia. Sekian sahaja pembentangan kami daripada kumpulan 3. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.